Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra dipanggil Kak Yuyu. Jadi hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah pendidikan moral. Sebelum itu ingin saya ingatkan bahawa negara masih belum bebas COVID-19 dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia untuk patuh segala SOP, termasuklah memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan dan menjaga penjarakan fizikal di mana juga kita berada. Sebelum itu, saya nak bawa anda berkenalan dengan Cikgu Mageswari, anak perempuan perumal Mudali dari SMK Jalan Reko Kajang. Ayo sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Itu dia Cikgu Mageswari atau lebih mesra disapa oleh Cikgu Magis. Jadi Cikgu Magis sudah berada di studio bersama saya ketika ini. Cikgu Magis, salam sejahtera. Apa khabar? Salam sejahtera Yuyu. Baik. Jadi Cikgu, sebelum kita mulakan apa juga aktiviti pembelajaran kita, haruslah kita patuh SOP terlebih dahulu. Oleh itu Yuyu nak jemput Cikgu Magis untuk bersama-sama dengan Yuyu di sini menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Okey, giliran Yuyu pula. Jadi Cikgu, sepanjang siaran ini kita akan memakai pelitup muka. Ini adalah salah satu tanggungjawab kita bagi menjaga SOP. Seterusnya mungkin dapat membantu negara membebaskan negara ini daripada COVID-19. Jadi Cikgu, kita tak berdua saja pada hari ini. Kita turut ditemani oleh 6 orang pelajar. Jom kita berkenalan dengan mereka. Apa khabar murid-murid? Apa khabar semua? Hai. Baik. Okey. Jadi Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka ya. Mereka datang dari 3 sekolah yang berbeza. Kalau Yuyu boleh kongsikan di sini, dari SMK Jalan Reko Kajang, dari SMK Khair Johari Beranang serta SMK Bandar Sri Damansara 1. Jom kita berkenalan dulu dengan Vishalini. Vishalini, kenalkan nama-nama penuh serta cita-cita. Silakan Vishalini. Selamat sejahtera. Nama saya Vishalani Sentamil Selvam dari sekolah SMK Jalan Reko Kajang. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang guru. Mau jadi seorang guru Cikgu Magis? Inilah idolanya barangkali Cikgu Mageswari sendiri. Baik, seterusnya kita berkenalan dengan Rina Joti. Silakan Rina, nama penuh dan cita-cita. Salam sejahtera, nama saya Rina Joti, anak perempuan Vira Morgan. Cita-cita saya menjadi seorang pemberita. Rina Joti, penerbit dengar tu, cita-citanya mahu menjadi seorang pembaca berita. Mungkin satu hari nanti boleh dijemput untuk menyertai uji bakat pengacara dan juga penyampai berita. Terima kasih Rina. Seterusnya kita berkenalan dengan Bawani. Silakan Bawani, nama dan cita-cita. Selamat sejahtera, nama saya Bawani, anak perempuan Syangka. Saya dari SMK Bandar Sri Damansara 1. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pakar sains. Wah, Bawani mahu menjadi seorang pakar sains ya Cikgu? Okey, luar biasa murid. Seterusnya kita bersama dengan Kirtana. Kirtana, kenalkan nama penuh dan juga cita-cita. Silakan. Nama saya Kirtana, anak perempuan Kumaran. Saya dari sekolah SMK Johari. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Seorang lagi yang ingin menjadi guru. Sungguh mulia betul cita-cita mereka. Mungkin cikgu boleh menjadi mentor kepada 2 orang ini agar mereka dapat menggapai cita-cita masing-masing. Seterusnya kita perkenalkan Pritika. Pritika, kenalkan nama penuh dan juga cita-cita. Silakan Pritika. Selamat sejahtera, nama saya Pritika, anak perempuan Shandogan. Saya dari sekolah SMK Johari Beranang. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru juga. 3 orang. Sudah 3 orang mahu jadi guru. Lebih besar tanggungjawab Cikgu Magis lepas ini untuk menjadi mentor kepada mereka. Dan terakhir sekali kita ada Liu Difu Gunalan. Kenalkan diri Gunalan, silakan. Selamat sejahtera, nama saya adalah Liu Difu Gunalan. Saya dari sekolah SMK Jalan Reko dan cita-cita saya adalah menjadi ahli bomba.
Mahu jadi ahli bomba. Seorang lagi, ini mahu jadi barisan hadapan. Ahli bomba juga merupakan barisan hadapan negara. Jadi cikgu, sebelum itu, saya nak bertanyakan pandangan murid. Apakah kefahaman mereka tentang pembelajaran pada hari ini, iaitu pendidikan moral, norma masyarakat global, membentuk keharmonian sejagat. Mungkin cikgu boleh bantu saya tanya 3 daripada mereka. Silakan cikgu Magis. Okey, sebelum tu saya nak katakan hai murid-murid sukses saya. Hai. Okey. Okey, saya ingin tujukan soalan pertama saya tentang pandangan kepada Gunalan. Gunalan, apa pandangan anda tentang unit pertama ini? Mengikut pandangan saya, cikgu, unit 1 ini menekankan peranan masyarakat global dalam menghayati dan mengamalkan norma masyarakat global yang bersifat universal. Contohnya dalam aspek ekonomi, kesihatan dan undang-undang. Amalan norma masyarakat global ini akan dapat mewujudkan suasana masyarakat dunia yang sejahtera, aman dan harmoni. Oleh yang demikian, norma masyarakat global tidak patut diabaikan kerana ia akan memberi kesan negatif kepada dunia. Setiap masyarakat global perlu mengamalkan nilai kesederhanaan, rasional dan hormat untuk tidak menjejaskan keharmonian sejagat. Jawapan yang baik. Sudah bersedia untuk menjadi seorang calon SPM yang baik, ya? Ya, betul. Seterusnya cikgu, nak cuba uji minda siapa pula? Okey, Bawani. Dipersilakan Bawani. Pada pandangan saya, tajuk unit 1 ini bertumpu kepada perlakuan masyarakat dunia yang universal dan dikongsi bersama atau disebut sebagai norma masyarakat global. Contohnya norma ekonomi, sosial budaya dan alam sekitar. Amalan norma masyarakat global dalam kehidupan seharian akan mewujudkan sebuah negara yang sejahtera dan harmoni. Pengabaian norma masyarakat global akan mencetuskan kesan negatif kepada dunia. Maka bagi mengecapi kesejahteraan dunia, masyarakat dunia juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian dan sudah pasti masyarakat global akan berasa gembira dan bersyukur. Cikgu, hebatnya jawapan. Sungguh Petah berkata-kata bukan sahaja seperti seorang calon SPM, malah seperti seorang pemimpin generasi akan datang yang mampu satu hari nanti membawa negara kita ke arah yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, cikgu, siapa yang kita mahu uji? Saya persilakan Pritika. Pritika, silakan Pritika. Dalam ini, saya dapat mempelajari contoh-contoh norma masyarakat global dalam aspek kesihatan, kelestarian alam sekitar, ekonomi, teknologi, sosial budaya dan aspek peraturan dan undang-undang serta nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Amal norma masyarakat global dalam Okey, siaran terputus bagi Pritika, mengalami sedikit masalah komunikasi, cikgu. Tidak mengapa, Pritika akan kembali semula bersama kita selepas ini. Sebelum itu, cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kepada murid-murid yang sedang menonton ini, apakah sebenarnya definisi pembelajaran kita pada hari ini serta objektif apa yang kita akan belajar? Okey, saya teruskan kepada tentang tajuk unit pertama. Ini merupakan tajuk bidang pertama. Okey, yang mana pelajar akan mempelajari unit pertama yang berkaitan dengan norma masyarakat global, ya. Okey, itu bidang 5, itu insan bermoral. Unit 1 tajuk dia norma masyarakat global membentuk masyarakat keharmonian sejagat. Ya, okey. So, objektif yang apa kita akan pelajari daripada tajuk ini adalah berkaitan dengan maksud. Okey, apa yang dimaksudkan dengan norma masyarakat global? Okey, dan apakah contoh-contoh norma masyarakat global? Okey, kepentingan norma masyarakat global dan juga kesan pengabaian norma masyarakat global ini. Okey, jadi dan apakah perasaan yang akan kita dapat pada akhir sekiranya kita mengamalkan norma masyarakat global ini, apakah perasaan yang kita akan hadapi? Okey, jadi ini merupakan objektif yang mana kita akan belajar dalam unit pertama ini, dan juga bagaimana kita sebagai individu masyarakat global ini, bagaimana kita akan berperlakuan, bagaimana kita akan bertindak, okey, sebagai masyarakat global dalam membentuk sebuah dunia yang baik, sejahtera, ya. Okey, dan untuk unit ini kita ada 5 cadangan nilai yang mana pelajar boleh ataupun kita boleh gunakan, okey, untuk unit ini. Tapi ada juga nilai-nilai yang lain lebih sesuai, tetapi untuk this unit, particular unit ni, okey, di mana ada 5 unit yang mana sangat sesuai, ya, yang mana kita boleh terapkan untuk tajuk unit pertama ini, okey, iaitu rasional,
hema tinggi, kesederhanaan, kebebasan dan juga hormat. Okey. Jadi cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini murid-murid akan disajikan dengan pembelajaran pada hari ini berhubung norma masyarakat global membentuk keharmonian sejagat bersama dengan Cikgu Magis. Jangan ke mana-mana, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi, norma masyarakat global membentuk keharmonian sejagat di Didik TV KPM. Jadi sebentar tadi Cikgu Magis telah mencadangkan atau menceritakan 5 nilai, antaranya hormat, kebebasan, rasional, hemah tinggi dan kesederhanaan. Kita akan teruskan pembelajaran bersama dengan Cikgu Magis dalam topik pendidikan moral pada hari ini. Sama-sama kita teruskan dengan Cikgu Magis. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Yuyu. Sama-sama. Okey, jadi kita akan masuk kepada sesi pembelajaran untuk unit pertama. Sebelum saya masuk kepada sesi pembelajaran, okey, kita nak tanya kepada pelajar-pelajar kesayangan saya, murid-murid sukses saya. Okey, adakah anda murid-murid sudah bersedia untuk menjadi masyarakat global? Sudah sedia ke belum? Sudah cikgu. Okey, bagus. Murid-murid Sudah, cikgu, sudah. Okey, bagus. Murid-murid sukses saya sudah bersedia untuk menjadi seorang masyarakat global. Jadi untuk kita akan masuk kepada intipati kandungan akademik, okey, untuk unit pertama ini, dan yang paling penting sekali adalah kita akan bincang tentang teknik menjawab. Okey, saya akan berikan nota secara ringkas dahulu dan kita akan fokus, kita akan tumpukan kepada teknik menjawab soalan bagi tajuk unit ini. Jadi mari kita masuk ke slide, slide seterusnya. Okey. Norma masyarakat global. Bila kita kata norma masyarakat, itu biasalah norma adalah perlakuan masyarakat. Tapi kita akan membincangkan tentang norma masyarakat global yang mana konsep ataupun definisi yang menunjukkan perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Ini merupakan maksud kepada masyarakat, norma masyarakat global yang mana setiap anggota masyarakat global ini akan mempunyai pendapat atau pandangan yang sama untuk isu yang tertentu. Okay? Dan kita akan tengok dekat sini ciri-ciri norma masyarakat global. Ada 7 ciri norma masyarakat global. Okay? Seperti yang kita ketahui, contohnya untuk mengamalkan kita perlu dalam aspek norma masyarakat global ini kita akan mempunyai sifat kemanusiaan. Kita akan tekankan tentang sifat kemanusiaan. Okey, bagaimana kita dapat menghormati, menghormati dan menerima amalan masyarakat global. Okey, lepas itu dari segi berkomunikasi dari segi aspek masyarakat global. Contohnya kita penggunaan bahasa universal iaitu bahasa Inggeris. Okey, di peringkat antarabangsa. Okey, dan juga memahami isu silang budaya masyarakat global. Dan selain itu adalah tentang melestarikan kesejahteraan global, menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu global dan juga bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. Ini semua merupakan ciri norma masyarakat global yang mana kita harus berfokus kepada pandangan yang sama. Maknanya kita boleh berkongsi pendapat yang sama bagi membentuk sebuah negara atau sebuah dunia yang dalam keadaan sejahtera. Okay? Jadi apa yang kita akan tengok adalah setiap satu aspek ini kita akan cuba kaitkan dengan soalan nanti. Bila kita masuk kepada bahagian teknik menjawab, kita boleh mengaitkan apa yang kita boleh ambil contoh ciri-ciri ini untuk dimasukkan ke dalam huraian nanti. Okay? Seterusnya, kita akan tengok tentang kepentingan amalan norma masyarakat global. Kenapa mesti? Atau apakah kebaikan kita mengamalkan amalan norma masyarakat global? Okey. Sini ada 4, ada 4 kepentingan ataupun faedah dalam amalan norma masyarakat global, iaitu dapat memartabatkan hak asasi manusia dan juga kelestarian alam sekitar global. Jadi contohnya bila saya kata hak asasi manusia ni, contohnya kita ambil dari segi hak kanak-kanak dalam peringkat antarabangsa. Bagaimana kanak-kanak diperlakukan, contohnya buruh kanak-kanak dijadikan sebagai hamba seks. Ada banyak isu yang mana kanak-kanak itu tidak mendapat hak sebagai seorang kanak untuk mendapat perlindungan yang sepatutnya. Dan juga dari segi kelestarian alam sekitar yang mana saya rasa satu isu yang memang satu dunia perlu ambil serius. Merupakan satu perkara yang serius kerana dengan pencemaran alam sekitar, dengan pemanasan global yang berlaku sekarang ini kan. Jadi kita ada banyak bencana-bencana alam yang mana menjejaskan kesejahteraan dunia. Dan lepas itu kita akan tengok dari segi meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat global. Contohnya perkongsian teknik ataupun ilmu terkini
Macam mana kita boleh mendapat kepakaran daripada sesebuah negara dari segi untuk memajukan dari segi teknologi dan maklumat, ya. Membentuk tingkah laku masyarakat global yang berperi kemanusiaan. Dekat sini lebih kepada contohnya memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam. Misalnya, contohnya kita katakan Malaysia memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam, contohnya yang berlaku, tsunami yang berlaku di Palu, Sulawesi. Contohnya dalam bentuk kebendaan, makanan, pakaian. Jadi bila kita kata amalan norma masyarakat global ni bermaksud perlakuan yang mana setiap individu dalam dunia ni yang mana kita dapat menyumbang kepada kebahagiaan sedunia. Lepas tu meningkatkan ekonomi global. Bagaimana satu dunia ini semua negara dapat membantu dari segi pembangunan ekonomi sesebuah negara. Di mana dekat sini kita ada saling contohnya dalam for example dalam pasaran ekonomi ekspor import. Bagaimana setiap negara ini menyumbang kepada pembangunan dan juga kemajuan negara-negara yang lain termasuk negara sendiri. Jadi ini merupakan 4 kepentingan yang mana pelajar perlu tahu dan faham. Bila kita kata norma masyarakat global, pertama sekali pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan norma masyarakat global. Maksudnya Cikgu Magis, jika soalan keluar bila sijil pelajar Malaysia nanti, dia menunjukkan, soalan itu menunjukkan apakah kepentingan amalan norma masyarakat global. Maka 4 ini adalah antara isi kandungan penting. Betul. Seterusnya perlu dihuraikan oleh murid, Cikgu. Betul. Itu yang saya maksudkan. Jadi apa saja nota yang dalam buku teks sebenarnya, ya, sangat-sangat penting pelajar untuk merujuk dalam buku teks kerana nota itu sudah lengkap. Jadi pelajar perlu baca dan cuba fahamkan isi kandungan akademik dalam setiap unit dalam buku teks masing-masing. Sebab soalan adalah berligar dalam konsep yang itu. Jadi mereka, yang penting adalah mereka perlu memahami apa yang cuba disampaikan, apa yang dimaksudkan dengan kepentingan norma masyarakat global untuk setiap persatu ni. Yang seterusnya saya akan terangkan mengenai contoh. Contoh-contoh norma masyarakat global yang kita bincangkan. Daripada tadi kita kata ada ciri norma masyarakat global, kita sebut tentang kepentingan amalan masyarakat global. Ini adalah contoh norma masyarakat global yang mana kita berkongsi bersama, yang mana kita ada bersependapat dan juga kita berkongsi bersama dengan negara-negara lain. Contohnya saya ambil tentang kelestarian alam sekitar. Jadi saya dah cakap tadi, satu global ini mementingkan tentang alam sekitar. Kita cuba mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Sama ada pencemaran bunyi ke, pencemaran udara ke. Jadi dekat sini bagaimana satu masyarakat global ni boleh katakan mereka boleh menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. For example, saya nak ambil satu contohlah nanti, sebab dalam bahagian ni saya tak nak bagi contoh sekarang sebab saya akan kaitkan dia dengan soalan kemudian. Jadi nak surprise sikit, ya. Bagaimana dengan contoh sosio budaya menyantuni masyarakat global dari segi perkataan, dari segi bahasa yang kita guna. Bagaimana kita dapat kita boleh terima. Maknanya dekat sini kita mengutamakan jati diri di negara asal. Maknanya di mana saja anda berada di luar negara, kita perlu sentiasa kekalkan jati diri negara kita. Dan dari segi teknologi, pencapaian dan penciptaan alat teknologi baru, yang mana di mana kita dapat peluang ataupun kita mendapat kesempatan untuk menikmati apa saja teknologi yang telah dicipta oleh negara lain. Jadi kita boleh guna bersama. Ekonomi, dari segi ekonomi, penggunaan pembelian tanpa tunai, peraturan dan undang-undang, kesihatan, ini semua merupakan contoh-contoh norma masyarakat global yang mana kita akan sentuh kemudian dalam teknik menjawab. Yang mana kita akan bincangkan bagaimana kesihatan, contoh norma masyarakat global ini dari segi aspek kesihatan. Jadi saya kira Cikgu Magis juga akan berkongsi tentang kesan pengabaian norma masyarakat global. Ayo sama-sama kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah kesan pengabaian norma masyarakat global. Seperti tadi ada contoh norma masyarakat global untuk dari segi peraturan dan undang-undang. Kalau kita abaikan norma tersebut, apa yang akan berlaku? Peningkatan jenayah misalnya. Ke alam sekitar global, sekiranya kita tidak mengamalkan norma masyarakat dalam kelestarian alam sekitar, apa yang akan berlaku? Alam sekitar global akan terancam. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi global. Sekiranya tidak adanya sefahaman dari segi aspek ekonomi, kita akan mengalami keruntuhan ekonomi. Keharmonian masyarakat global tergugat. Interaksi sosial masyarakat global terjejas dan juga wujudnya diskriminasi antara masyarakat
global. Okay, ini dari aspek sekiranya contohnya ada negara yang tidak mahu membantu negara lain dari segi contohnya ada bencana alam berlaku, ada negara yang tidak fikirkan mereka tidak mahu membantu negara lain. Jadi dekat sini kita nampak ada wujudnya diskriminasi dekat sini. Okey. Jadi ini merupakan beberapa aspek yang mana kesan yang mana dalam soalan boleh dikemukakan. Katakan dia diberikan satu isu dan mereka boleh kemukakan soalan yang berkaitan dengan kesan terhadap isu tersebut. Jadi pelajar perlu tahu juga. Jadi sebab tu ya. Jadi murid-murid perlu tumpukan perhatian kerana selepas ini Cikgu Mageswari akan berkongsi dengan murid-murid contoh soalan bagi bahagian A, B dan C. Maka calon-calon SPM mohon berikan tumpuan kepada kelas Cikgu Magis. Kita teruskan bersama Cikgu Magis. Okey, terima kasih Yu. Okey, jadi apa yang saya ingin katakan dekat sini, apa saja nota yang didapati sekarang ataupun dalam buku teks anda, buku teks murid-murid ni, mereka perlu tumpukan perhatian mereka untuk memahami nota tersebut dan cuba kaitkan dengan soalan ataupun isu yang akan dikemukakan dalam soalan. Jadi mereka sekiranya mereka tidak faham apa yang dimaksudkan dengan kesan pengabaian, sekiranya mereka tidak faham apa itu contoh-contoh norma masyarakat global, agak sukar untuk mereka untuk kaitkan dengan soalan nanti. Ya. Okey, jadi itu yang saya maksudkan dekat sini. Jadi pelajar perlu memahami setiap aspek yang kita bincangkan dalam aspek nota ini. Okay? Jadi itulah ini merupakan jadi bila pelajar memahami nota ini dan bila saya sentuh tentang soalan nanti teknik menjawab, mereka boleh kaitkan dan mengulas dan juga menguraikannya dengan baik. Betul. Okey. Saya pasti murid-murid sukses saya sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan saya akan kemukakan kemudian. Cikgu Magis akan mengemukakan soalan cepu emas kepada semua murid-murid yang sedang mengikuti, khususnya yang berada di aplikasi Google Meet bersama kita di studio ketika ini. Jadi Cikgu Mageswari, adakah kita sudah bersedia semua? Okey, kita akan teruskan pembelajaran selepas ini. Murid-murid tumpukan perhatian. Jangan curi tulang, kena fokus sepanjang pembelajaran. Silakan Cikgu. Okey. Jadi ini merupakan saya akan sentuh tentang bahagian soalan iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C yang mana saya akan tunjukkan beberapa contoh soalan dan juga apakah bentuk-bentuk soalan yang boleh dikemukakan dalam peperiksaan. Okey, seperti yang kita tahu, kita akan sentuh tentang bahagian A dahulu. Okey. Gambar ni, murid-murid sukses saya. Bila awak nampak gambar ni, apa yang awak boleh faham? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Gunalan. Gunalan, silakan. Gunalan dulu. Yes, Gunalan. Bila saya nampak gambar tu mengingatkan saya yang ini adalah contoh norma masyarakat global dari aspek kelestarian alam sekitar. Bagus Gunalan. Okey, ini merupakan satu contoh norma masyarakat global dalam aspek kelestarian alam. Okey. Betul. Jadi kita tengok sini. Okey, kita tengok contoh soalan yang boleh dikemukakan dalam aspek ini. Okey. Itu dia, inisiatif Earth Hour. Yes, ini Earth Hour. Ni nampak tak apa bangunan ni apa? Siapa tahu? Apa nama bangunan ni? Dekat mana bangunan ni? Siapa nak jawab? Okey, Pritika. Petronas Twin Tower. Okey, Petronas Twin Tower ataupun bangunan berkembang Petronas ya. Dekat mana? Di mana? Kuala Lumpur. Alright, very good. Okey, bagus di Kuala Lumpur. Jadi ini merupakan satu isu yang berkaitan dengan Earth Hour. Yang mana saya ambil contoh daripada norma masyarakat global dari aspek kelestarian alam sekitar. Okey, dan ini merupakan soalan-soalan contoh yang mana selain daripada contoh soalan ini ada banyak lagi soalan lain yang boleh dikemukakan, tapi saya ingin memperkenalkan beberapa contoh yang mana pelajar boleh kaitkan dengan nota yang kita pelajari. Okey. Okey, contoh yang pertama katakan ada 5 soalan dekat sini, kita akan tengok satu persatu, ya. Okey, murid-murid sukses saya bersedia? Adakah anda bersedia? Sudah bersedia? Sudah, Cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, ini soalan pertama. Jelaskan perasaan anda sekiranya berjaya mengamalkan tindakan di atas dalam kehidupan. Jadi dalam soalan kita ada aspek perasaan yang mana pelajar perlu tahu. Okey, sama ada perasaan sedih ke, perasaan gembira ke. Okey, dan ini adalah merangkumi 2 markah. Bila 2 markah dekat sini, pelajar perlu huraikan perasaan dan mengapa mereka berasa begitu. Okey, saya tujukan soalan ini kepada Rina. Okey, Rina, cuba jawab Rina. Saya berasa bangga kerana dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Okey, dia kata dia rasa bangga. Okey.
Jadi, Ah, okey, bagus Rina jawapan itu. Rina memberi contoh cikgu, beliau merasa bangga sekiranya dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Jadi adakah itu jawapan yang boleh memberikan beliau 2 markah? Betul. Okey. Beliau telah menyatakan perasaan dan juga dia telah mengatakan mengapa dia dapat rasa bangga. Sebab dia telah mengaitkan dekat situ dapat menunjukkan kelestarian alam sekitar. Jadi Rina akan mendapat 2 markah untuk jawapan ini. Jadi saya tunjukkan contoh jawapan yang mana pelajar boleh jawab. Okey. Katakan perasaan bangga, perasaan gembira. Okey, kenapa dapat menyertai kempen tersebut? Okey, ataupun dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Jadi dekat sini pelajar, bila pelajar menjawab tu, katakan jawapan pelajar tu memang terus kepada dia menjawab kepada soalan, pelajar akan dapat markah. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan Seterusnya. ya. Mungkin saya boleh bacakan. Okey. Berdasarkan situasi di atas, huraikan nilai yang diamalkan masyarakat global. Mungkin salah seorang murid kita boleh jawab. Boleh angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Okey, silakan. Bawani. Antara contoh nilai ialah nilai bertanggungjawab. Hal ini kerana masyarakat global bersatu padu untuk menjaga bumi. Adakah itu jawapan yang baik, cikgu? Okey, dekat sini kita perlu tengok apakah watak. Okey, Bawani, siapa watak dekat sini? Watak dalam masyarakat global. Okey, jadi bila pelajar menjawab soalan ini sebenarnya merangkumi 2 markah. Huraikan nilai, pelajar akan menyatakan 1 nilai dan 1 huraian. Okey, jadi huraian dekat sini katakan seperti Bawani kata nilai bertanggungjawab. Okay, nilai bertanggungjawab, jadi pelajar akan jawab masyarakat global menjalankan peranan apa. Jadi dikenakan menjalankan peranan dengan menjaga alam sekitar supaya dalam keadaan yang baik. Okey, jadi dekat sini sudah ada 2 markah. Wow. Jadi pelajar bila kata huraikan, dia kena huraikan. Baik. Bukannya kalau bila katakan soalan kata nyatakan nilai, dia hanya nyatakan nilai saja, tak perlu huraikan. Okey. Jadi murid-murid dan calon-calon SPM perlu melihat soalan itu dengan baik. Apabila soalan menyatakan perkataan huraikan, maka perlu diolah dan diulas menjadi 1 huraian agar mendapat markah yang sewajarnya. Seterusnya, cikgu. Okey, jadi ini adalah contoh jawapan pelajar boleh nyatakan. Contoh di sini ada beberapa nilai: kesederhanaan, rasional, bertanggungjawab, kerjasama. Pelajar perlu menjawab hanya 1 nilai sahaja, and then dihuraikan, membuat 1 lagi huraian. Okey, ini contoh huraian. Okey, sepatutnya bila pelajar menjawab, dia akan tulis nilai, katakan nilai kerjasama. Okey, full stop, pelajar akan teruskan dengan masyarakat global, apa yang mereka buat. Okey, mereka bersama-sama. Okey, cuba untuk menjaga alam sekitar dengan menyahut kempen Earth Hour. Begitu. Okey, jadi dekat sini sudah ada 2 markah. Sekiranya pelajar tak berapa confident dengan jawapan mereka, mereka boleh tambah 1 lagi jawapan ekstra. Mereka boleh tambah. Maksudnya walaupun diminta 1 nilai saja, tetapi tidak terhad untuk menyatakan hanya 1 nilai dan huraiannya. Tetapi jika mahu nyatakan 1 lagi nilai tambahan, perlulah turut dihuraikan sekali, kan cikgu? Ya, betul. Supaya dia katakan jawapan yang pertama itu salah, jadi at least mereka ada backup untuk jawapan yang kedua. Betul. Alright. Okay. Soalan seterusnya. Betul. Baik, saya cuba bacakan untuk cikgu ya. Ya, betul. Jelaskan kepentingan kempen Earth Hour kepada kelestarian alam sekitar. Siapa murid yang boleh menjawabnya? Tekan mikrofon, silakan. Okey, teruskan. Siapa? Pritika dan seorang lagi cuba juga menjawab. Banyak yang nak jawab ni. Silakan Pritika dulu. Dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Dapat mengurangkan kesan rumah hijau. 1 jawapan yang baik. Bagus. Seterusnya kita bagi juga peluang kepada Vishalani. Silakan Visha. Dapat mengurangkan kos elektrik. Mengurangkan kos elektrik, cikgu. Okey, ada 2 jawapan contoh tadi. Cikgu mungkin boleh huraikan betul atau tidak jawapan itu. Okey, kita tengok bersama jawapan. Okey, memang ada jawapan dalam sini. Okey, jadi sebenarnya kempen Earth Hour ni sebenarnya kita mematikan switch elektrik untuk 1 jam. Ya, sebenarnya kenapa? Sebenarnya kita ingin menjaga sumber tenaga kita supaya tidak habis. Dan juga pada masa yang sama, apa kesan lain daripada kempen Earth Hour ni? Memang seperti yang dijawab oleh Vishal ini, okey, boleh mengurangkan kos elektrik sebenarnya. Ini adalah cara untuk berjimat. Okey, lepas tu dapat mengurangkan pembebasan karbon.
Okey, dan juga dapat mengurangkan kesan pemanasan global. Ini merupakan contoh-contoh jawapan ya. Jadi maknanya pelajar boleh gunakan jawapan yang lain kalau ada jawapan yang lebih sesuai. Okey, jadi dekat sini pelajar akan dapat 2 markah. Okey, seterusnya kepada soalan D. Okey cikgu, sebelum kita ke soalan D, kita perlu berhenti berehat seketika cikgu. Murid-murid yang berada di aplikasi Google Meet terus kekal di sini kerana kita akan sambung kelas lepas ini. Cikgu Magis telah pun menunjukkan contoh soalan dan jawapan. Kembali berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama saya dan Cikgu Magis. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Jika sebentar tadi Cikgu Mageswari telah berkongsi dengan murid-murid, khususnya calon-calon SPM tentang cara bagaimana menjawab soalan struktur 1 ini, Cikgu Mageswari akan menyambung pembelajaran kita pada hari ini dengan soalan berikutnya. Soalan D dan E belum lagi ya. Teruskan Cikgu Mageswari. Terima kasih Yuyu. Sama-sama. Okey, jadi kita dah habis untuk sampai soalan C, kita akan masuk kepada soalan D. Okey, soalan D berbunyi begini. Okey, ramalkan kesan. Okey, ingat tak murid-murid sukses saya, masa saya tunjukkan slide nota tadi ada bahagian kesan pengabaian norma masyarakat global. Okey, ini merupakan satu contoh soalan berkaitan dengan kesan yang mana pelajar soalan boleh dikemukakan kepada calon-calon peperiksaan yang mana kita perlu kaitkan dengan situasi. Jadi, maknanya contohnya katakan untuk soalan bahagian ini saya ambil tentang aspek kelestarian alam sekitar. Jadi bila disebut tentang kesan, mereka perlu kaitkan dengan apakah kesan yang berkaitan dengan pengabaian norma masyarakat global terhadap alam sekitar. Okey. Jadi ini adalah apakah kesan? Okey, saya tujukan soalan ini kepada Kirtana. Kirtana, ramalkan kesan sekiranya masyarakat global tidak menyokong kempen seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Silakan Kirtana. Menghadapi masalah kewangan dan belanja tanpa kawan. Kirtana mungkin boleh ulang sebentar tadi, kurang jelas. Silakan Kirtana. Jawapannya? Kesannya ialah menghadapi masalah kewangan dan juga berbelanja tanpa kawalan. Okey, bagus. Jawapan Kirtana. Okey, saya tujukan kepada Gunalan. Mana Gunalan? Gunalan? Okey, Gunalan. Okey, cuba jawab apa kesan lain Gunalan? Kesannya adalah bencana alam akan berlaku kerap sekali. Okey, bencana alam akan kerap berlaku. Jadi kita tengok ya. Okey, apakah kesan yang akan wujud? Okey, ini merupakan kelestarian alam sekitar berkaitan dengan aspek kelestarian alam sekitar sebab kempen Earth Hour ni adalah kaitan dengan alam sekitar. Okey, jadi apa kesan sekiranya kita masyarakat global abaikan kempen ini? Okay, apa yang akan berlaku? Jadi contohnya pemanasan global. Okey, pemanasan global akan berlaku. Akibat daripada pemanasan global ni ada kesan-kesan lain sampingan yang turut akan berlaku, contohnya kenaikan paras air laut, banjir kilat, kelestarian alam ni sekitar akan terancam dan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. Ya, dan juga pencemaran alam akan kerap berlaku seperti ini. Banjir kilat adalah contoh. Contoh yang boleh diberikan oleh murid-murid, ya. Jadi dekat sini 2 markah. Jadi saya nak tanya dengan murid-murid sukses saya, ada tak anda mengamalkan kempen Earth Hour ni? Ada tak mereka murid-murid sukses saya buat semasa kempen Earth Hour? Ada tak mematikan lampu? Ada tak yang ada tak? terlibat? Ada. Okey, bagus Untuk 1 jam tu kita kena bertahan tanpa elektrisiti. Ya, okey. Jadi saya teruskan kepada contoh soalan struktur yang kedua. Saya nak tunjukkan mungkin dari segi aspek contoh norma masyarakat global yang lain. Saya ingin tunjukkan apakah bentuk soalan yang boleh ditanya. Okey. Ini adalah, saya lupa ada soalan satu lagi ya. Bagaimanakah kempen Earth Hour ni dapat dilaksanakan di sekolah? Ini merupakan satu kempen atau Earth Hour ni memang patut digalakkan dari semua peringkat, di semua peringkat ya. Geng, kita cuba dapatkan seorang murid untuk menjawabnya. Bagaimanakah kempen Earth Hour ini dapat dilaksanakan di sekolah? Silakan seorang murid, siapa yang boleh menjawabnya? Okey, Rina. Baik, Rina. Teruskan Rina. Kita boleh melakukan kempen Earth Hour di sekolah seperti melukis gambar poster tentang Earth Hour ataupun kita pun boleh menerangkan tentang Earth Hour masa perhimpunan.
Bagus jawapan. Lebih Bagus, kepada kesedaran. langkah Jadi ada kesedaran kepada semua pelajar sebab kita perlu wujudkan sikap sayang kepada alam sekitar ni kita perlu terapkan kepada murid-murid dulu. Ya. Jadi daripada peringkat sekolah. Jadi macam mana kita boleh laksanakan sebab semua sekolah saya rasa mereka melaksanakan kempen Earth Hour ini. Ya, mereka menghayati kempen Earth Hour ni dan apakah aktiviti yang boleh dilaksanakan. Jadi contohnya seperti yang disebutkan oleh Rina adalah buat poster, melukis poster ataupun menerangkan tentang kempen Earth Hour ni semasa perhimpunan ataupun ada cikgu yang memberikan ceramah. Okey. Jadi kita tengok jawapan yang lain, apakah aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita tengok ya? Okey. Oh, itu antara jawapan Rina sebentar tadi yang melukis poster. Lepas tu menjimatkan penggunaan elektrik, contohnya semasa keluar daripada kelas, tak ada pelajar, tak ada murid dalam kelas, jadi mereka patut tutup switch supaya tidak membiarkan kipas ataupun lampu menyala ataupun contoh kita ada sekolah yang ada kelab pencinta alam. Okey, apa yang mereka boleh buat untuk menghayati kempen Earth Hour ni adalah dengan menanam pokok contohnya. Okey, contohnya menanam pokok. Okay, dan ada juga banyak lagi. Okey, ada tak aktiviti-aktiviti lain? Murid sukses saya, ada tak aktiviti lain yang boleh kita laksanakan di sekolah untuk kempen Earth Hour? Okey. Yes, Vishalini. Yes, Vishalini nak mencuba. Silakan Vishalini. Kita boleh melaksanakan aktiviti mendeklamasi saja. Bagus, okey. So, satu cara untuk mendeklamasi sajak tentang alam sekitar. Ya, sebagai langkah kesedaran juga ya cikgu. Betul. Jadi pada masa yang sama juga mungkin cikgu boleh menganjurkan kuis. Ya, kuis yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang mana ada kaitkan dengan kempen Earth Hour. Maksudnya bagi soalan yang berbentuk begini adalah tidak terhad untuk pelajar melimitasikan diri mereka kepada hanya buku teks sahaja. Mereka boleh lebih kreatif dalam menjawab soalan asalkan jawapan yang diberikan itu adalah tepat dengan soalan yang diberikan. Boleh diterima. Okay? Maknanya jawapan mereka ni asalkan jawapan mereka yang boleh diterima atau munasabah dan boleh diterima. Okay? Jadi dekat sini maknanya tidak terhad maknanya mereka ni tidak terhad dalam apa yang ada dalam buku teks. Jadi mereka perlu kreatif. Ya, mereka perlu berfikir secara kreatif dan juga kritis. Inilah dia kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Okey, bagus cikgu. Okay. Seterusnya. Jadi saya akan tunjukkan satu lagi contoh soalan struktur. Ya. Okey, nampak gambar ini? Okey, ada tak murid-murid sukses saya biasa dengan gambar ini? Ada yang sudah mempunyai guru-guru dah biasa. Mungkin Yuyu pun dah biasa, Yuyu betul? Dah biasa, cikgu. Dah biasa kan? Saya pun dah biasa. Bagaimana dengan murid-murid sukses? Adakah anda biasa dengan gambar ini? Adakah murid-murid turut diberi pendedahan tentang perbankan internet dan sebagainya? Ada di antara adakah anda murid-murid? dibenarkan? Okey, memang tak dibenarkan lah. Jika mereka mahu mempunyai perlu perbankan meminta internet, perlu mendapat panduan daripada ibu bapa. Tidak apapun boleh mereka boleh akses ke dalam internet ataupun melalui handphone, tetapi untuk mendapat kebenaran membeli adalah daripada ibu bapa. Ya. Okey, untuk kita ini sudah biasa. Okey, ini berkaitan. Okey, ini berkaitan dengan contoh norma masyarakat global yang mana? Siapa nak jawab cepat? Okey, Gunalan. Gunalan nak cuba. Silakan Gunalan. Ini adalah contoh norma masyarakat global dari aspek ekonomi. Bagus. Ini adalah contoh norma masyarakat dari aspek ekonomi. Dan saya ada bagi contoh tentang e-wallet, tentang perbankan internet, platform e-dagang yang mana sekarang saya rasa dah jadi satu perkara yang biasa dalam kehidupan harian kita. Ya, begitu juga yang mana kita amalkan di dalam peringkat masyarakat global. Dan ini merupakan contoh soalan yang boleh dikemukakan. Okey, dikemukakan untuk bahagian katakan pelajar dia dapat soalan berkaitan dengan ekonomi. Ini satu contoh soalan ya. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ini contoh jawapannya. Ya. Okey, tengok soalan pertama. Baik, saya akan bantu cikgu untuk membacanya. Ya. Okey, murid-murid, rajah di atas adalah satu contoh norma masyarakat global dalam aspek ekonomi. Pada pendapat anda, apakah kebaikan mengamalkan pembayaran tanpa tunai dalam urusan seharian? Ada murid yang nak cuba jawab, silakan. Okey, Vishalini. Vishalini. Silakan. Apa kebaikan? Kebaikannya ialah kita tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Okey, bagus. Tidak perlu membawa cash, ya. Tidak perlu membawa wang tunai. Okey, bila anda baca, katakan murid-murid baca soalan macam ini, okey, dia kena beritahu apakah kata kunci dalam soalan ini. Apa yang ingin
Okey, apa yang perlu pelajar jawab? Jadi dekat sini pelajar perlu tengok apakah kebaikan. Itu merupakan kata kunci. Jadi pelajar hanya fokus kepada kebaikan dalam pengamalan Pembayaran dari segi tanpa aspek, tunai. pembayaran tanpa tunai. Okey. Okey, ini contoh jawapan. Okey, ini merupakan contoh-contoh jawapan yang boleh dikemukakan untuk bahagian soalan ini. Okey. Soalan soalan seterusnya. kedua. Yes. Huraikan satu nilai universal yang patut diamalkan semasa menggunakan pembayaran tanpa tunai dalam urusan harian. Mungkin salah seorang murid boleh memberi huraian berkenaan. Silakan, siapa yang mahu mencuba? Okey, Pritika. Baik, Pritika, sila bawah ni. Oh, Dan sorry, Pritika bawah ni. serentak. Okey, silakan. Siapa mahu mulakan dahulu? Okey, bawah ni. Bawah ni. Baik, bawah ni teruskan. Antara contoh nilai ialah nilai bertanggungjawab. Hal ini kerana masyarakat global tidak perlu membazir wang tanpa kawalan. Okey. Satu Okey, nilai Pritika universal. mungkin mahu mencuba juga? Siapa? Pritika, silakan. Okey. Nilai adalah rasional. Kita dapat menjimatkan masa. Bagaimana kita dapat menjimatkan masa? Tak payah nak bawa cash, nak berdiri beratur di kaunter, ya. Okey, bagus. Okay, ini merupakan contoh jawapan yang mana kita boleh aplikasi untuk soalan dalam bentuk yang begini. Okey, dia ada nilai universal, lepas tu diminta 3 markah. Bila dia dah nyatakan 3 markah dan minta satu nilai, di sini satu nilai dan pelajar kena tuliskan 2 huraian. Huraian maknanya it can be contoh. Maknanya huraian plus contoh, ya. Baik. Okey. Kita akan masuk kepada soalan C. Okey, soalan C. Contoh soalannya adalah ramalkan 2 kesan sekiranya masyarakat global menyalahgunakan amalan tersebut. Nyatakan 2 kesan sekiranya masyarakat global menyalahgunakan amalan tersebut. Silakan, siapa yang mau jawab boleh angkat tangan. Okey, Gunalan. Dan tekan butang mikrofon. Gunalan, silakan Gunalan. Kalau kita tidak tersebut, kita akan berbelanja duit tanpa kawalan. Saya tak dapat dengar dengan jelas. Kurang jelas, Gunalan. Kuat sikit, Gunalan. Cikgu, kalau kita tidak mengamalkan amalan tersebut, kita akan berbelanja duit tanpa kawalan, cikgu. Bagus. Maknanya Bagus. membazir lah. Okay, perkataan lain adalah membazir. Sekiranya kita tidak kita menyalahgunakan apa yang akan berlaku ada aset online banking saja, beli tanpa terkawal, ya. Jadi apa yang akan berlaku, kita kehabisan duit nanti. Betul. Betul, ya. Jadi kita akan tengok contoh jawapan. Jadi dekat 2 kesan sini 2 markah, jadi pelajar perlu tulis 2 kesan. Ya. Walaupun dalam aspek nota tu ada saya katakan kesan pengabaian norma masyarakat global, tetapi ringkas dalam buku teks. Tetapi mereka perlu pandai berfikir secara kreatif untuk dapatkan jawapan ini. Okay, ini merupakan contoh-contoh jawapan yang mana kita boleh kaitkan dengan kesan akibat penyalahgunaan dari segi aspek ekonomi, iaitu penggunaan kalau kita menyalahgunakan online banking contohnya, ya. Baik, Okey. soalan seterusnya bagi contoh soalan ini adalah nyatakan 2 contoh norma masyarakat global selain daripada ekonomi. Nyatakan 2 contoh norma Ini masyarakat merupakan global soalan yang senang. selain daripada ekonomi. Saya nak cuba dengan Kirtana. Dari tadi dia diam. Oh ya, Kirtana, silakan. Kesihatan dan kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar jawapan dia. Bagus, sebab baru tadi kita dah sentuh tentang kelestarian alam Betul. sekitar kan, jadi dia masih fresh, ya. Okey, ini merupakan contoh soalan menguji pengetahuan pelajar. Okey, jadi dalam nota kita dah bincangkan tentang contoh-contoh norma masyarakat global. Okey, ini merupakan contoh yang mana pelajar dapat memberikan, maknanya pelajar perlu ingat, ya. Pelajar perlu ingat tentang apa yang mereka pelajari dalam nota mereka, ya. Ini merupakan satu ujian pengetahuan. Okey, ini adalah contoh jawapan. Sekiranya pelajar tidak membaca dengan betul, mereka mungkin tidak mampu untuk menjawab soalan bahagian ini. Okay? Jadi selesai contoh soalan bahagian A, Cikgu Magis akan membawakan murid-murid dan calon-calon SPM tentang bahagian B bagi kertas peperiksaan ini. Silakan Cikgu Magis. Okey, jadi kita dah sentuh tentang struktur. Bahagian struktur itu bahagian A. Kita akan masuk kepada bahagian B di mana pelajar akan menjawab soalan ini ia dalam bentuk esei. Okay, dalam bentuk esei yang mana merangkumi 10 markah, dan dalam bahagian B ini pelajar akan diberikan 2 soalan esei dan pelajar perlu pilih 1. Okay, pelajar perlu menjawab hanya 1 soalan saja, ya. Okey, dan ini merupakan satu norma yang mana menanggalkan kasut.
Okay, menanggal kasut adalah kebiasaan untuk orang Asia sebenarnya ya. Jadi dalam soalan ini saya cuba masukkan tentang bagaimana dengan masyarakat global yang lain. Murid dia. Jadi dekat sini saya akan tanya kepada murid sukses saya. Okey. Boleh tak? Boleh. Adakah Jika anda contoh murid-murid soalan sukses begini. saya menanggal kasut semasa masuk ke rumah? Adakah anda mengamalkan cara begini? Cikgu Magis bertanya, murid-murid adakah ke-6 murid-murid menanggal kasut apabila masuk ke rumah? Ya, cikgu. Ya. Itu adalah norma masyarakat Asia kita ya. Kita menanggalkan kasut. Okey, jadi kita tengok kepada soalan ini. Okey, masyarakat Asia sudah biasa dengan budaya tidak memakai kasut sewaktu berada di dalam rumah. Kasut diletakkan di luar kediaman masing-masing dan amalan ini tidak diamalkan di negara barat. Ya, memang kita nampak dalam banyak situasi ya. Okey, jadi pada pandangan anda, sejauh manakah amalan norma masyarakat global dapat dihayati dan diamalkan oleh penduduk di seluruh dunia untuk aspek ini? Jadi pelajar perlu berikan bagaimana dekat sini bermaksud bagaimana suatu masyarakat global boleh mengamalkan menanggalkan kasut, mengamalkan amalan menanggalkan kasut ni. Jadi kita akan tengok apakah kebaikan dia. Kalau Yuyu sendiri cikgu, bagi saya ia adalah atas dasar hormat dan juga toleransi. Sebagai contoh, jika kita datang dari negara barat dan tidak biasa dengan budaya di negara Asia, jika kita hadir ke rumah orang itu, tahulah apakah budaya mereka. Kalau perlu tanggal kasut, kita ikut resmi padi. Kita tanggal kasut dan ikutlah sebagaimana budaya Cari mereka. kita menghormati adat orang lain ya. Betul jawapan Yuyu. Okey, jadi mungkin kita nak cuba murid juga jawab, cikgu. Okey, boleh? Bagus. Kita nak tengok apa pandangan mereka. Okey, soalan daripada Cikgu Magis adalah, pada pandangan anda, sejauh manakah amalan norma masyarakat global dapat dihayati dan diamalkan oleh masyarakat di dunia? Siapa di kalangan calon-calon SPM yang berada dengan saya ni mahu cuba? Silakan. Apakah sejauh manakah amalan norma masyarakat global dapat dihayati dan diamalkan oleh masyarakat di seluruh dunia? Ada yang nak mencuba? Kirtana ada angkat tangan tadi. Okey, Kirtana, silakan. Bagus. Dapat mengelakkan kotoran masuk ke dalam rumah. Menanggalkan? Kirtana, boleh ulang semula? Dapat mengelakkan kotoran masuk ke dalam rumah. Okey, dapat itu merupakan mengelakkan satu kotoran. contoh pandangan ya. Tapi untuk soalan seperti esei ni, walaupun katakan dalam soalan esei ni tidak dinyatakan berdasarkan nilai, pelajar boleh nyatakan nilai dulu. Pelajar boleh nyatakan 3 nilai yang sesuai untuk soalan ini. Okey, bersesuaian dengan markahnya kan? Ya, dan mereka akan sambung dengan huraian yang sepatutnya. Jadi pelajar boleh nyatakan. Tengok cikgu, apakah huraian-huraiannya? Boleh? Okey. Baik. Okey, ini merupakan contoh jawapan yang mana pelajar boleh nyatakan, termasuk juga dengan nilai. Jadi maksimum pelajar boleh tulis 3 nilai. 3 nilai yang sesuai untuk soalan ini. Okey, dan apakah kebaikan? Jadi kita nak tunjukkan amalan, bagaimana amalan menanggal kasut ni boleh jadikan satu amalan norma, jadikan norma masyarakat global. Jadi apa kebaikan dia sebenarnya? Jadi ini merupakan contohnya dapat menjaga kebersihan kan. Contohnya kita memakai kasut, banyak kotoran, banyak bakteria, banyak virus yang terhinggat dekat kasut. Jadi bila bila kita masuk ke dalam rumah, jadi kita dapat apa? Boleh mengelakkan daripada mendapat penyakit contohnya. Okey, ada tak jawapan lain? Murid-murid sukses saya, ada tak jawapan lain yang ingin awak sampaikan selain daripada yang ini? Ada jawapan lain? Okey, Pritika. Yes. Kritika. Silakan Pritika. Cuba Pritika. Berpegang teguh pada nilai-nilai murni. Okey, bagus. Banyak dekat sini nilai-nilai murni apa yang kita nak teguhkan dekat sini? Pritika. Rasional, hormat. Yes, hormat ya. Betul. Seperti yang Yuyu bagi tahu tadi. Okey, maknanya bila kita masuk ke rumah orang, walaupun kita tidak biasa dengan situasi tersebut, kita kena sesuaikan. Kita kena hormat adab orang lain. Ya? Betul, kata Cikgu Magiswari. So, antara nilainya adalah hormat, toleransi, rasional dan berhemah tinggi. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Sebentar tadi kita sudah melihat bagaimanakah kaedah menjawab soalan beserta jawapan dan huraiannya bagi bahagian A dan bahagian B. Sekarang Cikgu Mageswari akan memberi panduan kepada calon-calon SPM soal bahagian C. Sama-sama kita teruskan bersama Cikgu Terima Magis. kasih, Silakan. Yu. Sama. Okey, jadi kita masuk kepada bahagian terakhir, iaitu bahagian C, di mana dalam bahagian C kita akan tengok di mana pelajar perlu menjawab 4 soalan esei sebenarnya, ya, yang mana merangkumi 2 soalan besar dan dia ada sub soalan iaitu A, B. Yang mana setiap soalan itu merangkumi 10 markah. Jadi di bahagian C ini pelajar perlu mendapat 40 markah. Ya. Nah, dia 40 markah banyak tu. Okey, dan apa yang kita nak tengok sekarang adalah saya ambil contoh berkaitan dengan aspek norma masyarakat global, iaitu kesihatan. Sebab kita sibuk sedang membincangkan tentang pandemik COVID sekarang, ya. Jadi saya ambil saya rasa sesuailah untuk saya kemukakan soalan yang berkaitan dengan bahagian kesihatan dan bagaimana masyarakat global ni cuba menghadapi pandemik COVID ni sekarang, ya. Okey, dan saya telah mengemukakan 2 bentuk soalan yang berkaitan dengan kesihatan ni, amalan kesihatan, ya. Okey, kita tengok dulu. Okey, soalan yang pertama. Okey. Ini adalah bincangkan peranan pelbagai pihak. Okey, bagaimana kita dapat menyekat penularan virus COVID-19 ini. Okey, dan dalam soalan ini jawapan anda adalah berdasarkan nilai-nilai universal dan merangkumi 10 markah. Jadi di sini bila dah ditanya tentang nilai-nilai, pelajar dihendaki menulis nilai at least maksimum 3 nilai dan diikuti dengan apakah peranan. Jadi kat sini pelajar perlu tahu kata kunci, iaitu peranan. Okey. Jadi murid sukses saya, cuba seorang tolong jawab soalan pertama ini. Mungkin berikan ada saya yang nilai nak cuba dulu. jawab. Okey, kita cuba dengan Bawani terlebih dahulu, Cikgu. Okey. Baik, Bawani. Antara contoh nilai dalam nilai universal ialah nilai bertanggungjawab, nilai rasional dan nilai kerjasama. Oleh sebab itu, pihak kerajaan boleh menyediakan fasiliti untuk menangani wabak seperti prasarana akmal untuk ujian virus ini. Okey, bagus jawapan dia, sangat nampak terlampau ni telus, ya, jawapan dia. Okey, jadi kita tengok contoh jawapan dekat sini, iaitu nilai yang kita boleh gunakan adalah nilai hormat, kerjasama, rasional dan juga nilai keberanian. Okey, dan juga contoh-contoh peranan bagaimana kita boleh amalkan, okey, bagaimana kita boleh menyekat tentang penularan virus COVID-19 ini. Dan setiap satu ni adalah 1 markah. Okay, dan saya bila katakan pelajar memberikan contoh untuk huraian tersebut, mereka akan dapat 1 lagi markah. Jadi dekat sini pelajar, kalau memandangkan pandemik sekarang ni, mungkin pelajar memang sudah peka dengan apakah yang patut mereka lakukan. Jadi di sini dalam buku teks tak ada, ya. Nota ni tak ada dalam buku teks. Jadi ini adalah daripada pengetahuan mereka. Jadi soalan boleh dikaitkan dengan isu yang mana dikaitkan dengan contoh norma masyarakat global, iaitu kesihatan. Ya. Okey, saya berikan contoh 10 contoh huraian yang diberikan oleh Cikgu Magis, ya. Cikgu, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua yang berkaitan dengan soalan tadi, iaitu COVID tadi ada, ya. Ramalkan kesan sekiranya masyarakat global tidak menghiraukan saranan kerajaan. Ini adalah kesan sekiranya masyarakat abaikan saranan kerajaan untuk menyekat penularan virus tersebut. Okey, Gunalan. Murid-murid, Gunalan, silakan. Yes, Gunalan. Gunalan. Apakah jawapan anda bagi soalan itu jika ditanya peperiksaan nanti? Silakan. Virus tersebut akan mudah tersebar. Dekatkan mikrofon, Gunalan, kurang jelas. Virus tersebut akan tersebar dalam kalangan masyarakat. Betul, mudah tersebar dan menjangkiti orang lain seterusnya, Cikgu. Bagus, jawapan yang sangat bagus, ya. Jadi maknanya sekiranya kita tidak menyekat, jadi apa kesan yang akan berlaku, virus akan mudah tersebar. Okay? Dan ini merupakan beberapa contoh jawapan yang mana pelajar boleh kaitkan dengan situasi. Okay? Yang berkaitan dengan contohnya kadar kematian akan meningkat, kadar jangkitan akan meningkat. Okay? Contohnya katakan ekonomi antarabangsa akan lumpuh. Ya? Jadi ini merupakan contoh-contoh jawapan yang mereka boleh terapkan, ya. Alright, jadi kita masuk kepada contoh soalan yang kedua. Okey, yang mana saya berikan 1 contoh soalan untuk bahagian C juga tentang penjagaan alam sekitar. Yes, ini berkaitan dengan norma masyarakat tentang kelestarian alam sekitar. Okey, jadi kita tengok dekat sini saya ada kemukakan 2 soalan, ya. Yang mana juga 10 markah setiap satu. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama, soalan A. Okey, peranan anda dalam menjayakan norma masyarakat global tersebut. Jadi dekat sini peranan anda bermaksudnya
calon tersebut. Jadi bila pelajar jawab saya. Itu adalah watak. Jadi apakah peranan saya dalam menjayakan norma masyarakat global tersebut? Okey. Seorang tolong jawab. Vishalini. Okey, Vishalani. Akan membuang sampah ke dalam sungai. Okey, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Itu antara contoh. Apa lagi contoh-contoh lain yang boleh digunakan dan dihuraikan ada oleh banyak murid-murid? sebenarnya ya. Oh. Okey, jadi ini adalah murid dah merupakan angkat tangan, tak apa, cikgu akan huraikan. Ya, sebab saya ya betul. Jadi dekat sini contohnya tidak menggunakan flek plastik, okey, mengamalkan kitar semula, okey, apa lagi? Kita boleh melaporkan kegiatan pemburuan haram yang mana berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Termasuklah mengadakan kempen Earth Hour sebentar betul. tadi. Yang kita terus belajar tadi ya. Okey, betul. Jadi ini merupakan, jadi ada banyak aspek yang mana pelajar mungkin telah terdedah dengan tajuk alam sekitar dalam geografi ke, dalam subjek yang lain. Okey, jadi pelajar boleh gunakan pengetahuan mereka untuk menjawab soalan ini. Okey, kita masuk kepada soalan yang kedua. Berkaitan dengan kelestarian alam sekitar juga. Mengapakah kelestarian alam sekitar penting? Okey. Soalan yang pendek tetapi sangat Panjang sangat huraiannya. penting, ya. Mungkin Banyak cikgu bahasa. boleh huraikan. Kita Ya. tak perlu tanya murid-murid kali ini. Cikgu terus bagi tahu huraiannya. Alright, okey. Jadi mengapakah kelestarian alam sekitar penting? Okay, ini berkaitan dengan apakah kepentingan atau kenapa kita perlu jaga alam sekitar ya? Contohnya untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna, okey, untuk menjamin keseimbangan ekosistem. Okey, dan tajuk ni saya rasa sangat interesting, sangat menarik kerana tajuk saya rasa tentang alam sekitar ni memang sangat luas ya. Mana pelajar akan sentiasa, saya rasa mereka akan terdedah kepada bahagian soalan alam sekitar di dalam subjek pendidikan moral seperti sekarang dan juga subjek yang lain yang mana kita ni nilai berentas kurikulum. Ya, jadi pelajar ni saya rasa untuk soalan kelestarian alam sekitar ni pelajar boleh menjawab dengan lebih banyak. Ya, mereka boleh jawab dan mendapat markah yang penuh. Ya. Jadi cikgu, apakah rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, jadi kita tengok kepada penghujung ya, iaitu rumusan untuk tajuk ini. Okay, setiap anggota masyarakat global perlulah ya mempunyai nilai hormat. Okay, mereka perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang seperti dinyatakan dalam sini dan tidak menjejaskan keharmonian sejagat. Jadi di sini peranan setiap individu, okay, masyarakat dunia adalah sangat penting, okay, untuk mewujudkan satu keadaan global yang dalam keadaan sejahtera, aman dan harmoni. Dan pada akhirnya kita akan hidup dalam keadaan yang gembira. Sedikit kata-kata semangat untuk calon-calon SPM, cikgu. Okey, saya sudah sedia dengan kata-kata semangat saya. Okey, ini dia. Ini dia kata-kata semangat saya. Semua murid adalah murid cemerlang untuk merealisasikan kecemerlangan. Itu kerajinan dan ketekunan amat penting ya untuk menjadi murid cemerlang dan juga terbilang. So, kejayaan menanti anda. Itu dia, kejayaan menanti anda. Terima kasih banyak Cikgu Mageswari. Terima kasih murid-murid di Google Meet kerana bersama kelas kami pada hari ini. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid sukses saya dan berikan satu tepukan gemuruh untuk diri anda. Itu dia. Tepukan gemuruh juga saya berikan untuk Cikgu Mageswari. 24 tahun pengalaman mengajar. Bukan calang-calang orang. Seorang cikgu pendidikan moral yang cukup baik dan saya percaya dengan soalan dan contoh yang diberikan beliau sebentar tadi, calon-calon SPM khususnya dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Saya mendoakan kejayaan anda semua. Sekian saja Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM